Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Berhormat Menteri, sambung. Yang Berhormat Menteri, minta soalan. Ya. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah pun memberikan penjelasan tentang perincian pembinaan RTB di Kuala Kedah. Soalan tambahan saya ialah apakah pihak kementerian mengadakan pelan kontingensi sekiranya projek ini tertangguh tidak mendapati masa yang telah pun dijangkakan pada 2024, memandangkan bahawa baru-baru ini terdapat beberapa kampung seperti kampung Pulau Kerengga, Pulau Alok Piar, Cegar, Sungai Baru Gunung yang telah pun mengalami banjir yang menyebabkan ramai terpaksa berpindah. Jadi sekiranya ada plan tersebut dapat dikongsi dengan rakyat di sebelah Kuala Kedah. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Kuala Kedah yang prihatin tentang masalah yang membelenggu masyarakat di sana. Saya akan lihat secara spesifik tentang yang disebut sebagai alternatif sekiranya ada berlaku kelewatan siapnya projek RTB tersebut. Tetapi kalau secara umum apa yang saya boleh katakan, selain daripada projek RTB yang mungkin dilihat sebagai satu projek mega ataupun projek-projek besar yang harganya mungkin puluh-puluh juta, ratus-ratus juta ringgit, kita sebenarnya juga ada projek-projek kecil kecemasan yang dibuat oleh pihak JPS sebelum berlakunya musim hujan. Kita buat pada tiap-tiap tahun pertengahan sehingga sebelum berlakunya musim hujan ini, dan sebab kadang-kadang ia hanya masalah-masalah yang asas, maintenance longkang ataupun ada desilting yang perlu dibuat dan sebagainya, ataupun infra kecil, dan itu kita telah memang dibuat ya supaya bukan hanya kita mengharapkan projek-projek besar tersebut, tetapi daripada segi penyelenggaraan dan sebagainya dapat mengatasi masalah banjir. Yang Berhormat Kota Belud, tidak ada. Yang Berhormat Klang, tidak ada. Yang Berhormat Bukit Bintang, tidak ada. Nanti sebab ada banyak lagi ni. Yang Berhormat Baling, tidak ada. Ulu Langat, tidak ada. Bangi, tidak ada. Okey, Keningau. Tuan Yang di-Pertua, ya. Standing order. Ya. Ramai sangat tak ada ni. Cukup quorum ke 13-1? Baik, bila Yang Berhormat mana-mana Yang Berhormat membangkitkan isu quorum, kalau kita lihat dalam peraturan, saya terpaksa akur lah ya. Okey, bentara, semak ada berapa dulu? Bentara, semak kira ada berapa? Cukup 26 tak? Minus lah. Baik, laporan yang saya terima atas permohonan Yang Berhormat, maka saya akan tangguh 2 minit. Tekan loceng dulu. Jika tidak ada, tak cukup juga, saya akan tangguh 2 minit. Ya. Itu mengikut standing order. Loceng.
Baik, saya dimaklum oleh bentara telah cukup quorum 26 orang. Silakan Yang Berhormat Menteri teruskan. Terima kasih. Yang Berhormat Kelang sudah ada? Ya. Yang Berhormat Kelang bangkitkan tentang masalah banjir di sana, dan JPS juga sedang melaksanakan projek rancangan tempatan banjir Sungai Kelang di Seksyen 25 Shah Alam dan rancangan tempatan banjir Sungai Kapar Kecil dan Sungai Kapar Besar daerah Kelang dan daerah Petaling Selangor. Status semasa projek ini ialah dalam proses perolehan dan dijangka bermula pada 2024 dan dijangka siap pada tahun 2030. Seterusnya, Yang Berhormat Tanjung Manis, Tenom dan Sik ada membangkitkan soal pemeliharaan sungai dan hakisan pantai. Tanjung Manis ada? Tenom dan Sik? Okey. So, untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian mengambil langkah-langkah yang sepatutnya dengan menyalurkan peruntukan kerja-kerja pemeliharaan sungai untuk mengurangkan risiko banjir di bawah RMK ke-12. Kalau untuk Sabah, 31 juta ringgit telah disalurkan dan untuk Kedah 26 juta ringgit, dan ini merangkumi skop kerja seperti berikut. Pertama, kerja-kerja pengaluran sungai. Kedua, kerja-kerja menstabilkan tebing sungai. Ketiga, menaik taraf aset tak alih. Dan keempat, menaik taraf saluran dan struktur berkaitan bagi meningkatkan kualiti air sungai. Untuk Parlimen Tenom, terdapat 5 kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 dengan anggaran kos banyak RM690,000. Manakala bagi Parlimen Sik, kerja telah dilaksanakan pada tahun 2021 sehingga 2023 dengan anggaran kos banyak RM1.497 juta. Kalabakan dan Sipitang. Okey. Temeloh. Nak tanya tentang loji. Saya akan go one by one ya, Yang Berhormat. Seterusnya untuk Yang Berhormat Kepala Batas dan juga sebab Kubang Kerian ada di sini, dan ini saya rasa antara inisiatif yang bermula pada waktu Kubang Kerian, iaitu Denai Sungai Kebangsaan. Jadi Kementerian mensasarkan pembinaan sebanyak 1,000 km sehingga tahun 2023 dan September 2023. Dan kita difahamkan ada peruntukan di bawah belanjawan untuk tahun 2024 ini, dan pada masa sama kita juga bekerjasama dengan pihak-pihak swasta untuk menjalankannya secara corporate social responsibility ataupun CSR, sebab memang kita lihat sangat positif dari segi menimbulkan rasa kekitaan antara masyarakat dan sungai, dan mereka menghargai sungai. Kita telah lihat berlaku di Kelantan, ada juga kita buat di Selangor, dan beberapa tempat lain memang kesan dia sangat-sangat positif. Seterusnya Tawau Kota Yang Berhormat Menteri, mohon Kepala Batas berkenaan dengan denai sungai itu, boleh Menteri tolong respon berkaitan dengan denai di Pematang Bendahari. Bagaimana dia punya update berkenaan dengan peruntukan dan sebagainya. Yang itu saya akan semak dan saya akan jawab secara bertulis untuk Yang Berhormat. Seterusnya tentang Yang Berhormat Tawau, Kota Marudu, Sipitang, Kalabakan dan Kudat ada bercakap mengenai cadangan penyelesaian masalah bekalan air bersih bagi seluruh negeri Sabah. Peruntukan sebanyak 1.1 bilion bagi penyelesaian isu bekalan air bagi Kelantan, Sabah, wilayah Persekutuan Labuan, dan terdapat 4 projek baru yang telah diluluskan di bawah RP4 RMK ke-12, dan ini termasuklah projek mengurangkan NRW, penggantian dan naik taraf paip di Kota Kinabalu, penggantian paip penggalak, pembinaan rumah pam penggalak dan penggantian pam air bagi muka saut dan loji rawatan air di daerah Kota Kinabalu dan Kota Raya Telipok, projek peningkatan kapasiti muka saut dan loji rawatan air Sabah, dan penggantian alat jana kuasa di loji rawatan air Merotai, Tawau dan Beaufort. Isu air di kawasan lain seperti Kota Marudu dan juga di Sipitang, permohonan boleh dikemukakan kepada Kerajaan Persekutuan melalui Jabatan Air Negeri Sabah untuk pertimbangan. Manakala bagi projek pembinaan loji rawatan air Cinta Mata telah disiapkan pada 1997 dan dinaik taraf pada 2012,
manakala loji rawatan air Cinta Mata 2 dalam proses dimuktamadkan. SST dijadualkan keluar pada Januari 2025 dan siap sepenuhnya pada awal tahun 2028. Dan seterusnya Kementerian. ya. Saya bangkitkan dalam perbahasan baru ni soal dan soal jawab ialah tentang Sabah Sarawak ni belum migrasi, menyebabkan semua projek air dalam bentuk pinjaman. Sedangkan kalau Sabah Sarawak migrasi, saya fikir dia dapat 2-3 bilion pelupusan hutang dan banyak bantuan persekutuan dapat diberi. Persoalan saya ialah apakah pihak kementerian masih berusaha, kita berusaha supaya Sabah, Sarawak dan negeri-negeri yang tidak migrasi ini dibuat supaya persekutuan dapat memantau, dapat melaksanakan projek secara dalam bentuk grant kepada negeri tersebut. Kalau ini dapat dilaksanakan dengan MA63, saya fikir banyak usaha-usaha yang dapat kita garakkan menyelesaikan masalah bekal air di Sabah, Sarawak dan negeri-negeri lain. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kementerian, dan memang itu antara isu sebab kita buat masa ini tidak boleh memberikan grant di bawah kerangka perundangan yang sedia ada, tetapi kita akan terus melihat ruang dan kerangka yang diperlukan dan kita terbuka dan memandangkan ia juga tertakluk kepada MA63 dan sebagainya yang juga perlu dilihat secara menyeluruh. Saya fikir ini kita akan bincang dengan lebih teliti lagi dengan pihak kerajaan negeri. Tapi memang misalnya kerajaan negeri Sabah tu perbincangan dia agak banyak sebab ada beberapa permasalahan air sebagaimana yang saya telah bacakan sebentar tadi. Yang Mohd Tuan Yang Dipertua ada sedikit lebih masa kalau boleh diberikan untuk saya jawab. Baik. Terima kasih. Yang Berhormat Labuan. Ipoh Timur ada. Kuantan, Kuala Pilah, Temeloh, Jempol. Ada, okey. Pertama tentang kalau bagi saya jawab secara sekali imbas tentang bagi Kuantan, PAIP telah merancang untuk melaksanakan 29 projek penggantian paip-paip lama kos 127 juta yang dibiayai oleh Pengurusan Aset Air Berhad PAB dan juga peruntukan dalaman paip. Selain daripada itu ada 114 buah tangki perkhidmatan di daerah Kuantan dan 78 buah tangki aktif dan 36 buah tidak aktif. Yang Berhormat Kuala Pilah pula bertanya tentang sains yang telah tentang masalah air di sana. Sains telah memperuntukkan sebanyak 49.5 juta ringgit untuk NRW bagi tahun 2023 sehingga 2025. Selain itu, Sains juga merancang untuk melaksanakan program penukaran paip bagi tempoh 2024-2028 dengan anggaran peruntukan sebanyak 70 juta ringgit termasuk penggantian paip di kawasan Kuala Pilah. Tetapi ini juga tertakluk kepada kemampuan kewangan Sains untuk membayar balik pajakan kepada Pengurusan Aset Air Berhad. Temeloh Pahang telah memasuki perjanjian penstrukturan semula industri bekalan air, perkhidmatan bekalan air pada 2020. Oleh yang demikian, PAIP boleh mendapatkan kemudahan pembiayaan pinjaman daripada PAB untuk pembangunan infra bekalan air termasuk loji rawatan air setelah mendapat kelulusan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Dan gangguan bagi Jempol pula, gangguan bekalan air di daerah Jempol secara amnya adalah disebabkan oleh kejadian paip pecah ekoran daripada paip-paip AC yang menjangkau usia. Pihak Sains juga telah mengemukakan senarai permohonan ke pihak Felda untuk pertimbangan bagi menggantikan paip di kawasan gugusan Felda daerah Jempol. Dan seterusnya, saya juga boleh mengatakan di sini bahawa kita telah mengada beberapa siri perbincangan dan saya lihat ada pandangan yang hampir sama daripada kerajaan-kerajaan negeri rentas parti, yang mana antara juga masalah air yang kita hadapi pada masa ini ialah kerana soal tarif. Ya, dan tarif air yang kita ada yang dah tak naik 40 tahun. Ya, jadi terutamanya kerajaan sebelum ini telah benarkan kenaikan untuk bukan domestik
Tetapi kita perlu juga sebab banyak negeri yang tidak ada banyak industri ataupun sektor komersial, mereka perlu kenaikan untuk sektor domestik tersebut. Dan alhamdulillah saya boleh katakan persetujuan ini secara amnya dilihat rentas parti dan kita sedang dalam proses untuk mengangkat kertas Jemaah Menteri tariff setting mechanism yang membolehkan kita ada satu mekanisme yang tak perlu kena tunggu dah selepas ini untuk kena bawa ke menteri dan sebagainya untuk kita benarkan operator air ini dapat menaikkan tarif, tapi pada masa yang sama kita juga kena mengkaji bagaimana melindungi pengguna-pengguna yang berada di peringkat bukan saja B40 tetapi mungkin sebahagian daripada M40 yang mungkin tertekan jika tidak ada bantuan untuk mereka. Sikit saya pertama sekali saya ucap terima kasihlah. Saya lihat ada keperluan untuk kita menilaikan kembali soal tarif air. Pahang saya kata 60 lebih daripada 40 tahun dan negeri lain. Cuma saya nak bangkitkan ialah soal salah satu bahawa 30 bulan baru ni Perdana Menteri ada buat pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Presiden Singapura tentang isu kerjasama bekalan air. Perjanjian air Malaysia akan tamat pada 2061 dengan harga 3 sen setiap 1000 gallon semasa. Dan kita membekalkan 250 juta gallon sehari ke Singapura. Saya melihat bahawa ada keperluan untuk pihak kementerian sama ada dalam bentuk makluman ataupun perbincangan tentang mendedahkan isu perjanjian air dengan Singapura ni sebab dia makan masa 100 tahun dan kesan besar pada negara. Ada dua perkara, satu perjanjian, yang keduanya dalam kenyataan Perdana Menteri dia mencadangkan supaya Singapura dilibat sama dalam kaji sidik pengurusan sumber air di Johor. Saya fikir pandangan saya rasa ini dah melampaui lebih daripada had sebab sumber air ialah bidang kuasa negeri dan kalau kita dedahkan sumber air kita di isu keselamatan negara. Pada pandangan saya bahawa sepatutnya negeri pihak luar tidak dilibatkan dalam pengkajian terhadap pengurusan sumber air di setiap negara kita sebab dia merupakan isu sekuriti negara. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman saya pun ada di lawatan atau pemukiman pemimpin-pemimpin Singapura dan Malaysia dan dalam soal air ini kita sebenarnya sebelum ini pun ada perbincangan yang dibuat pada yang terakhir pada akhir 2019 atau awal 2020 iaitu yang status akhirlah perbincangan tentang perkara tersebut. Maka kita merasakan penting sebab sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Kubang Krian, perjanjian itu kita rasa tidak ada masalah dengan beberapa aspek perjanjian tersebut, maka kita nak lihat semula perjanjian tersebut dan melihat apa solusi yang terbaik. Dia bukan mudah sebab dia dua side. Satu, air mentah itu pada harga yang murah, betul. Pada masa yang sama Johor juga ambil air yang telah diproses daripada Singapura. Kalau ikut perjanjian asal ada had. Selebihnya pada harga yang lebih tinggi lagi. Tetapi sekarang ada tolak ansur di situ yang mana Johor dibenarkan untuk ambil pada jumlah yang lebih tetapi pada kadar yang murah tersebut. Jadi dalam keadaan itu sebab itu kita juga melihat Johor juga mempunyai keperluan air yang sangat tinggi, maka perlu untuk kita mencari satu penyelesaian yang menyeluruh tentang perkara ini. Jadi yang saya boleh simpulkan sebab saya ni penggulungan, yang saya boleh simpulkan di sini ialah pendekatan kita ialah kita cuma memulakan semula perbincangan tersebut. Tentulah kita tidak akan menggadaikan kepentingan negara kita. Kita nak membolehkan kalau boleh ada hasil yang lebih untuk negeri Johor dan pada masa yang sama infra yang perlu dinaik taraf sebab kita rasa yield di Sungai Johor dan sungai-sungai berkaitan itu boleh diperbaiki dengan pelaburan yang lebih besar. Tetapi tentulah ia akan dibuat dengan memastikan kepentingan negara tidak tergadai. Seterusnya Yang Berhormat Yang Berhormat Kapa, tidak ada. Jerantut? Ada. Okey. Terima kasih Yang Berhormat Yang Jerantut yang bertanya tentang perancangan kerajaan bagi penjanaan TBB melalui mini hydro, turbin angin dan juga tenaga ombak.
Sememangnya kalau untuk mini hydro kita sudah ada mekanisme feed-in tarif. Jadi itu yang digunakan hari ini untuk penjanaan tenaga. Tetapi bagi penjanaan wind turbine, turbin angin ataupun tenaga ombak, setakat ini ya, mengikut kajian-kajian yang ada, kecuali beberapa poket di beberapa tempat di negara kita, ia masih lagi tidak dengan izin commercially viable. Tetapi kalau ada teknologi baru dan sebagainya yang dapat memastikan atau menjadikan angin dan ombak ini commercially viable, sudah tentu kita akan ambil kira sebagai salah satu solusi untuk tenaga boleh baharu. Dan kita mungkin kalau dalam sistem yang ada sekarang, kita boleh gunakan New Enhanced Dispatch Arrangement ataupun NEDA yang dikendalikan oleh single buyer. Subang tidak ada. Taiping tidak ada. Merbuk. Salam sikit boleh? Ya. Kita dimaklumkan ada beberapa negeri yang menggunakan teknologi terbaru untuk mendapat harnessing angin sebagai tenaga. Apakah ia di dalam pengetahuan pihak kementerian? Kita ada terima cadangan-cadangan tersebut. Sebentar Yang Berhormat Menteri, soalan yang terakhir ya. Lepas ini saya tidak benarkan. Yang Berhormat 5 minit. Okay. Tutup. Kita memang ada terima beberapa kertas cadangan dan sebagainya, dan pendirian kita ialah kita serahkan, kita tidak campur tangan, tetapi tentulah ya, kalau itu ialah tugas mereka untuk memastikan ia viable, supaya ia boleh menjana pendapatan untuk mereka, commercially viable. Seterusnya Shah Alam tidak ada. Stampin Kuala Terengganu. Okay. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Terengganu. Tentang soal dasar terkini untuk ekspor tenaga boleh baharu, kita ada jelaskan beberapa kali. Mekanisme energy exchange dengan izin yang kita nak gunakan untuk pengeksportan tenaga boleh baharu sambil menjaga kepentingan negara ini telah pun diluluskan mekanismenya di peringkat kabinet pada minggu lepas. Dan sebab itu bagi kita tidak melihat penjualan tenaga boleh baharu ini nak jual habis, bukan. Tetapi kita melihat bahawa dengan kadar harga elektrik yang jauh lebih mahal di negara Singapura dan minat mereka untuk mengimport tenaga elektrik daripada Australia, Sarawak dan juga Kemboja, Vietnam dan sebagainya, maka kita perlu mengambil peluang. Jadi bila kita bercakap misalnya soal tenaga solar, kita perlu juga battery storage untuk kita memastikan masalah intermittency hanya 4 atau 5 jam waktu puncak untuk tenaga solar ini dapat diatasi bila ada bateri. Tetapi harga bateri ini sangat mahal. Malah di Singapura pun kerajaan kena bantu di sana untuk memastikan ia viable. Jadi sebab itu kita merasakan bila kita ekspor, kita akan dapat menggunakan bateri, kita juga kena naik taraf grid kita. Untuk keseluruhan grid ini dijangkakan 180 bilion sehingga tahun 2050. Kita tidak mahu bebankan rakyat kita dengan kos yang besar tersebut, maka kita adakan kita adakan ekspor ini. Tetapi tentulah kita ada ekspor dengan memastikan yang kita jual hanya yang lebih kepada negara luar. Seterusnya Gombak tidak ada. Yang Berhormat Kubang Krian dan Kuala Terengganu juga ada mohon penjelasan kerajaan tentang kenyataan negeri Perak yang telah mendapat royalti sebanyak 16 juta ringgit hasil pelumbungan NRREE yang telah dieksport ke negara China, dan adakah ini bertentangan dengan pengumuman yang dibuat oleh Yang Berhormat PM waktu midterm review baru-baru ini? Sebenarnya sebagaimana kita maklum, Perak merupakan negeri rintis, dibuat di Greek, di Kenering untuk projek NRREE ini, dan mereka telah pun mengeksport NRREE ini sebelum larangan yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ingin membangunkan supply chain daripada peringkat huluan, pertengahan dan juga hiliran bagi sektor ini. Dan kita juga sedang meneliti, kita dalam perbincangan dengan beberapa operator
pemprosesan NRREE untuk kita melihat ketersediaan loji pemprosesan bahan ini di dalam negara kita serta bagaimana apa yang perlu dilakukan untuk kita bangunkan industri hiliran. Dan Yang Berhormat Kementerian juga membangkitkan tentang soal kepakaran dalam negara dalam soal NRREE dan usaha-sama dengan pemain-pemain industri. Ini satu cadangan yang baik sebab sememangnya ini antara industri yang sangat kritikal di dunia pada waktu ini. Kita bercakap tentang EV, RE, semua memerlukan NRREE. Jadi kita kepakaran kita tidak begitu banyak lagi. Kita tahu China merupakan antara pakar. Jadi kita akan memastikan wujud juga teknologi transfer di dalam kita membangunkan sektor ini. Seterusnya Ipoh Timur. Ya, okey. Okey, Ipoh Timur memohon kerajaan menggubal undang-undang dan menubuhkan agensi kerajaan untuk mengurus dan mengawal selia pelombongan dan pemprosesan NRREE ini. Untuk makluman ahli yang berhormat, JMG Jabatan Mineral dan Geoscience Malaysia adalah agensi kerajaan di peringkat persekutuan yang bertanggungjawab ke atas pengurusan dan pengawal seliaan perlombongan serta pemprosesan sumber mineral negara termasuk NRREE. Ya, kita sedang menyiapkan dasar mineral negara yang terbaru dan mengambil kira NRREE sebagai satu komponen yang penting. Dan kita akan adakan, ayat saya yang terakhir, kita akan adakan perbincangan dengan badan-badan bukan kerajaan, dengan kerajaan negeri yang penggiat industri untuk melihat langkah ke depan terbaik daripada segi kawal selia, sama ada dari segi badan kawalan ataupun undang-undang dan dasar-dasar yang perlu bagi kita memastikan kita dapat membangunkan industri NRREE ini secara lestari. Jadi ada panjang lagi yang berhormat, jadi saya pohon yang lain saya akan berikan secara bertulis. Terima kasih. Pak Menteri, Allah. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berikutnya kita persilakan Menteri Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. 45 minit. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pertama sekali izinkan saya mengucapkan jutaan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan yang telah membentangkan Belanjawan 2024 yang bertemahkan reformasi ekonomi memperkasa rakyat. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ataupun ringkasnya KOSKOP mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas keprihatinan beliau terhadap usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di negara ini dengan mengumumkan kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan untuk manfaat usahawan PMKS dengan nilai keseluruhan sebanyak 44 bilion ringgit. KOSKOP juga telah diperuntukkan sebanyak 778,8 juta ringgit di bawah Belanjawan 2024 yaitu sebanyak 547 juta ringgit bagi perbelanjaan pembangunan dan 231,8 juta ringgit bagi perbelanjaan mengurus, yaitu pertambahan sebanyak 46,4 juta ringgit berbanding belanjawan tahun 2023. Selain daripada itu, inisiatif belanjawan melalui agensi-agensi seperti SME Bank, Bank Rakyat, SKM dan Amanah Ikhtiar turut melibatkan jumlah sekitar 2 bilion ringgit. Seterusnya saya ingin menzahirkan penghargaan kepada 21 orang ahli yang berhormat, yaitu Yang Berhormat Larut, Petaling Jaya, Macang, Kota Marudu, Sungai Besar, Bacok, Kudat, Rompin, Padang Besar, Jolutung, Segamat, Batu, Pasir Gudang, Parit Sulung, Hulu Terengganu, Keningau, Julai, Sungai Siput, Lumut, Simbang Renggam, dan Bentong yang telah mengambil bahagian dalam membahaskan sebanyak 29 perkara terkait dengan kementerian saya sepanjang tempo perbahasan belanjawan peringkat dasar ini. Dengan mengambil kira perkara-perkara yang dibangkitkan, penggolongan saya pada hari ini diselaraskan berasaskan kepada 5 kluster isu yang telah dibangkitkan, yaitu pertama, penyelarasan program keusahawanan, kedua, pelaksanaan program
pembangunan usahawan dan skim pembiayaan, ketiga skim pembiayaan di bawah Tokoh Nasional, keempat gerakan koperasi, dan yang kelima penambahbaikan program dan inisiatif keusahawanan. Pertama, mengenai dengan penyelarasan program keusahawanan. Tuan Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat Petaling Jaya, Kuala Selangor, Machang dan Parit Sulung telah membangkitkan perkara-perkara mengenai mekanisme penyelarasan program keusahawanan, termasuk keperluan pusat sehenti PMKS dan statistik berkaitan PMKS. Yang berhormat Petaling Jaya dan Kuala Selangor telah membangkitkan mengenai mekanisme penyelarasan program keusahawanan. Sebagai makluman, ahli-ahli yang berhormat, Koskop bertanggungjawab sebagai penyelaras utama pelaksanaan inisiatif keusahawanan yang dilaksanakan oleh pelbagai kementerian dan agensi serta di peringkat negeri, bagi memastikan pembangunan dan penyelarasan inisiatif keusahawanan berjalan lancar dan tidak berlaku pertindihan. Struktur tadbir urus yang komprehensif telah dibentuk di peringkat persekutuan dan negeri seperti berikut. Yang pertama, Majlis Pembangunan Usahawan dan PMKS Kebangsaan yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri berperanan menetapkan hala tuju serta dasar pembangunan usahawan dan PMKS secara menyeluruh merintasi semua sektor ekonomi. Yang kedua, Majlis Pembangunan Keusahawanan Nasional yang saya pengerusikan sendiri bertujuan bagi menyelaras salah tuju pembangunan keusahawanan dan pelaksanaan inisiatif di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan-kerajaan negeri supaya lebih terancang dan strategik. Yang ketiga, pasukan petugas peringkat tertinggi PMKS dan jawatan kuasa teknikal pembangunan keusahawanan nasional yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara dan Ketua Setiausaha Koskop. Yang keempat, jawatan kuasa penyelarasan pembangunan keusahawanan negeri bagi menyelaras pelaksanaan program pembangunan usahawan oleh agensi persekutuan dan negeri yang dimulahkan di negeri Sarawak dan Sabah. Dan yang kelima, Majlis Pembangunan Usahawan, Koperasi, Penjajah dan Peniaga Kecil peringkat daerah untuk memastikan isu pelaksanaan dan keperluan usahawan, koperasi, penjajah dan peniaga kecil di peringkat daerah ditangani secara bersasar. Selain itu, Koskop melalui SMEKOP memantau program-program pembangunan keusahawanan yang dilaksanakan oleh 68 kementerian ataupun agensi serta 7 kerajaan negeri melalui platform SMEPA ataupun Pelan Tindakan Bersepadu PMKS. Melalui platform ini, SMEKOP melaksanakan penilaian program pembangunan PMKS dan dibentangkan dalam mesyuarat MPUPK dan MPKN. Bagi gerakan keusahawanan melalui koperasi, kita juga telah tubuhkan Majlis Perundingan Koperasi Kebangsaan yang dipengerusikan sendiri oleh Menteri Koskop. Yang berhormat Petaling Jaya dan Machang telah membangkitkan mengenai pusat sehenti maklumat PMKS. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, Koskop melalui SMEKOP telah membangunkan platform sehenti dengan talian MyAssist MSME bagi memudahkan perolehan maklumat oleh PMKS secara dalam talian dan juga bertujuan untuk mempromosikan program dan bantuan yang disediakan kepada PMKS. Melalui platform ini, usahawan PMKS boleh mendapatkan khidmat nasihat dalam talian daripada konselor perniagaan, perkhidmatan padanan perniagaan dan maklumat berkenaan program yang ditawarkan oleh agensi pembangunan keusahawanan, dan saya menjemput semua ahli yang berhormat untuk download apps ini, MyAssist MSME, supaya dapat dihibahkan kepada komuniti usahawan di kawasan masing-masing. Selain itu, SMEKOP juga telah menyediakan khidmat nasihat dan maklumat berkaitan perniagaan kepada PMKS menerusi hub PKS yang terdapat di 12 lokasi termasuk di Ibu Pejabat SMEKOP di KL Sentral. Yang berhormat Parit Sulung telah membangkitkan mengenai penurunan statistik usahawan PMKS. Untuk makluman hal yang berhormat, berdasarkan data rasmi yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkan Malaysia, jumlah PMKS yang berdaftar di Malaysia bagi tahun 2022 adalah sebanyak 1,17 juta berbanding 1,23 juta pada tahun 2021 yang merangkumi
97,4% daripada jumlah perniagaan dalam negara. Penurunan sebanyak 52.893 PMKS pada tahun 2022 berbanding 2021 adalah didorong oleh pelbagai faktor seperti kesan pandemik COVID-19 terhadap perniagaan, peningkatan kadar inflasi, kenaikan harga barang dan kos operasi yang memberi kesan kepada kelangsungan perniagaan PMKS di negara ini. Yang berhormat Parit Sulung juga membangkitkan mengenai data usahawan PMKS wanita. Untuk makluman yang berhormat, berdasarkan Banci Ekonomi 2016, jumlah PMKS milikan wanita yang berdaftar adalah sebanyak 186.930. Jumlah PMKS milikan wanita akan dikemas kini berdasarkan dapatan daripada Banci Ekonomi 2023 oleh Jabatan Perangkaan yang akan diterbitkan pada bulan Ogos tahun 2024. Mengenai dengan pelaksanaan program pembangunan usahawan dan skim pembiayaan. Tuan Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat, Petaling Jaya, Keningau, Bacok, Sungai Besar, Kudat, Parit Sulung, Hulu Terengganu, Macang, Padang Besar, Simpang Renggam dan Larut telah menyentuh mengenai pelaksanaan program pembangunan usahawan dan skim pembiayaan inklusif yang melibatkan kumpulan sasar khusus seperti belia, wanita, Bumi Putra dan OKU. Yang berhormat Petaling Jaya dan Keningau misalnya telah membangkitkan keperluan pelaksanaan program keusahawanan secara menyeluruh. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, pelaksanaan program pembangunan usahawan oleh Koskop dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif merangkumi semua kategori usahawan PMKS tanpa mengabaikan golongan yang memerlukan tumpuan khas yang merangkumi pelbagai program dan inisiatif serta skim pembiayaan kepada usahawan belia, wanita, OKU dan Bumi Putra yang akan saya perincikan dalam penggolongan ini. Mengenai bantuan keusahawanan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Keningau bagi turut membantu kerajaan menoktahkan kemiskinan tegar di Sarawak, Sabah dan Kelantan, agensi-agensi kementerian yang telah melaksanakan beberapa program dan memperkenalkan skim pembiayaan adalah seperti berikut. Yang pertama, Amanah Ikhtiar Malaysia pada tahun 2023 telah menyalurkan pembiayaan sebanyak 195.2 juta ringgit kepada usahawan di Sabah, 164 juta di Sarawak, 314.2 juta di Kelantan, melibatkan keseluruhan seramai 87.516 orang usahawan. Yang kedua, Tokun Nasional telah menyalurkan pembiayaan mikro sebanyak 121 juta di Sabah kepada 5.468 usahawan, 59.9 juta ringgit di Sarawak kepada 3.671 usahawan, dan 55.1 juta ringgit di Kelantan kepada 3.511 usahawan sepanjang tahun 2023 setakat ini. Yang ketiga, bagi tempoh 2021 hingga 2023, SME-Corp telah melaksanakan pelbagai program pembangunan usahawan. Di bawah SME-Corp melibatkan seramai 1.141 orang usahawan PMKS di Sabah, 494 orang usahawan PMKS di Sarawak, dan 384 usahawan di Kelantan. Yang berhormat Bacok dan Sungai Besar telah membangkitkan usaha membantu peniaga kecil dan usahawan informal. Untuk makluman ahli yang berhormat, Koskop sememangnya prihatin terhadap golongan penjajah dan peniaga kecil yang kebanyakannya adalah usahawan informal juga, dan telah menyediakan program pembangunan perniagaan serta keperluan premis perniagaan melalui inisiatif seperti berikut. Pertama, pembiayaan Amanah Ikhtiar Malaysia kepada 323.542 orang usahawan termasuk penjajah dan peniaga kecil setakat ini tahun 2023 dengan dana peruntukan sebanyak 1,74 bilion ringgit. Yang kedua, skim pembiayaan mikro untuk penjajah dan peniaga kecil di bawah Bank Rakyat dengan penyaluran peruntukan sebanyak 3,08 juta ringgit kepada 379 orang usahawan. Yang ketiga, program pemantapan penjajah dan peniaga kecil bagi memberi pendedahan mengenai pendigitalan perniagaan kepada seramai
1.728 orang penjajah dan penegak kecil yang dilaksanakan di 4 zon di Semenanjung dan juga di zon Sabah dan Sarawak. Yang keempat, kursus asas industri, gerai makanan dan penjajah oleh INSCAN, Institut Keusahawanan Negara, yang bertujuan memberi latihan praktikal dan asas pengurusan perniagaan oleh pakar industri 54 orang usahawan. Yang kelima, program menaik taraf tapak hotspot bagi membantu penjajah dan penegak kecil yang menjalankan perniagaan secara bergerak ataupun kita lebih kenali sebagai pit stop food truck. Sasaran 100 pengusaha di 5 lokasi, yaitu di KL, di Subang Jaya Selangor, Alor Setar Kedah dan juga di Sabah dan Sarawak. Yang keenam, hub keusahawanan Mountain Walk di Melaka oleh UDA Holdings kepada 100 orang usahawan termasuk penjajah dan penegak kecil. Di bawah belanjawan tahun 2024, permohonan Koskop untuk membangunkan infrastruktur keusahawanan bagi penjajah dan penegak kecil, khususnya di negeri Sabah dan Sarawak, telah diluluskan peruntukan berjumlah 20 juta ringgit untuk projek yang kita kenali sebagai pembangunan tamu desa. Selain itu, Koskop juga telah membangunkan plan pemformalan usahawan informal bagi memudah cara peralihan usahawan informal kepada perniagaan berdaftar. Melalui plan ini, transformasi usahawan informal kepada perniagaan berdaftar membolehkan mereka mendapat peluang dan akses yang lebih terbuka dan lebih baik untuk mengembangkan perniagaan mereka. Yang berhormat, Bacok dan Kudat telah membangkitkan mengenai program kepada usahawan belia. Untuk makluman yang ahli yang berhormat, Koskop telah melaksanakan pelbagai program khusus untuk usahawan belia seperti berikut. Pertama, program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra oleh ISIMI Corp. Menteri, boleh jelas sedikit? Saya siapkan ini dulu kelas saya. TUB oleh ISIMI Corp yang menyediakan bantuan pembangunan kapasiti berbentuk latihan, geran permulaan perniagaan dan khidmat nasihat. Bagi tempoh 2021 sehingga September 2023, seramai 1.972 orang usahawan belia telah menerima geran sebanyak 30,13 juta ringgit di bawah program TUB ini. Yang kedua, Tokoh Nasional telah menyalurkan pembiayaan kepada 597 orang usahawan belia di bawah skim pembiayaan usahawan belia yang melibatkan peruntukan sebanyak 10 juta bagi tahun 2023 ini. Yang ketiga, di bawah program Beyond Boss oleh Pernas, setakat September 2023, Pernas telah meluluskan pembiayaan kepada 16 orang usahawan belia yang melibatkan pembiayaan sebanyak 5,5 juta ringgit. Yang keempat, ISIMI Bank telah menyalurkan pembiayaan kepada 195 orang usahawan muda di bawah skim pembiayaan dana usahawan muda 2.0 yang melibatkan peruntukan sebanyak 93,6 juta ringgit setakat September 2023. Dan yang kelima, Bank Rakyat telah melaksanakan program Bank Rakyat Uniprono bagi membantu 1.100 orang usahawan siswa asnaf dari universiti yang terpilih dengan peruntukan sebanyak 3,48 juta ringgit. Yang berhormat, Parit Sulong telah membangkitkan mengenai program kepada usahawan wanita. Untuk makluman yang berhormat, Koskop telah menyediakan program dan skim pembiayaan khusus untuk usahawan wanita seperti berikut. Pertama, skim pembiayaan di bawah menaik TR Malaysia kepada 323.542 orang usahawan wanita dengan peruntukan sebanyak 1,74 bilion ringgit. Kedua, skim pembiayaan tekun wanita kepada 3.801 orang usahawan wanita dengan peruntukan sebanyak 20 juta ringgit. Yang ketiga, program BR Plus iBiz Lady oleh Bank Rakyat telah menyalurkan pembiayaan sebanyak 8,72 juta ringgit kepada 86 orang usahawan wanita. Dan yang keempat, program Successful Women's Entrepreneurship Engagement Talent oleh Pernas melibatkan seramai 19 orang usahawan wanita dengan penyaluran peruntukan sebanyak 4,8 juta ringgit. Program-program ini akan diteruskan pada tahun 2024 melalui dana yang telah diluluskan dalam belanjawan 2024 dan juga dana dalaman agensi-agensi Koskop.
Yang berhormat Hulu Terengganu telah mengemukakan cadangan bantuan sewaan premis kerajaan kepada usahawan OKU. Untuk makluman ahli yang berhormat, Koskop melalui Tokoh Nasional telah melaksanakan program khusus untuk golongan OKU seperti program usahawan berkebolehan dan berkeyakinan dan skim pembiayaan orang kurang upaya. Golongan OKU juga boleh memohon bantuan melalui program-program kawasanan lain di bawah Koskop dan juga kementerian-kementerian yang lain. Koskop terbuka dengan cadangan untuk menyediakan peluang sewaan premis perniagaan di bangunan milikan kerajaan kepada usahawan OKU. Contohnya Uda Holdings, agensi yang diletak di bawah Koskop yang mempunyai beberapa outlets ataupun premis perniagaan, menyediakan kadar khas bagi usahawan wanita dan usahawan OKU. Cadangan tersebut sekiranya dikemukakan oleh ahli yang berhormat akan diteliti melalui jawatan kuasa pembangunan usahawan wanita dan OKU yang telah kita tubuhkan di kementerian ini dengan perbincangan bersama wakil daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Yang berhormat Macang telah membangkitkan dana pinjaman bagi pembesaran kilang PMKS. Untuk makluman ahli yang berhormat, ISME Bank menyediakan pembiayaan bagi membantu usahawan untuk membeli aset seperti premis bangunan dan pembesaran kilang. Nilai pembiayaan yang disediakan adalah di antara Rp100.000 hingga RM5 juta dengan kadar faedah yang berpatutan, yaitu kadar pembiayaan asas plus 2,5% satu tahun. Bank Rakyat juga menyediakan skim pembiayaan berjangka I untuk kerja-kerja penambahbaikan kilang dengan jumlah pembiayaan sehingga 80% daripada jumlah keseluruhan penambahbaikan kilang dengan kadar keuntungan sehingga BFR plus 2%. Yang berhormat Macang membangkitkan mengenai program ekspor untuk usahawan Bumiputra. Untuk makluman ahli yang berhormat, mengantarabangsakan usahawan PKS tempatan adalah merupakan salah satu daripada keutamaan kementerian dalam meningkatkan sumbangan PKS kepada nilai ekspor negara. Bagi usahawan Bumiputra, Koskop telah memperkenalkan program berteraskan galakan ekspor seperti berikut. Pertama, program Business Exports Program di bawah ISME Bank yang menawarkan latihan, bimbingan, ekspor dan penyertaan dalam misi perdagangan luar negara. Sehingga Desember 2022, 47 syarikat telah menerima pembiayaan berjumlah Rp120.4 juta dengan jualan ekspor keseluruhan berjumlah Rp123.30 juta. Dan kedua, program galakan ekspor Bumiputra oleh ISME Corp bagi membantu meningkatkan keupayaan PKS Bumiputra yang berpotensi ke pasaran ekspor. Bagi tempoh 2021 hingga September 2023, sebanyak 17 usahawan PKS telah menerima grant berjumlah Rp2.93 juta dan sebanyak 193 usahawan PKS telah menyertai klinik perniagaan di bawah program ini. Berdasarkan sisi padanan perniagaan antarabangsa yang dijalankan, sebanyak Rp2.6 juta nilai potensi jualan telah direkodkan melibatkan 9 usahawan PKS. Yang berhormat Padang Besar telah membangkitkan bantuan kepada usahawan gulung tikar. Untuk maklumat ahli yang berhormat, antara usaha yang telah dilaksanakan oleh Koskop bagi membantu usahawan gulung tikar untuk memulihkan perniagaan mereka adalah melalui program kerjasama dengan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) seperti berikut. Pertama, melaksanakan program intervensi peluang kedua pada tahun 2022 kepada seramai 664 usahawan bagi memberi kesedaran mengenai ketersediaan peluang kedua menerusi pelbagai inisiatif yang disediakan oleh kerajaan. Daripada jumlah tersebut, seramai 40 usahawan telah dipilih untuk mengikuti program bimbingan khas InScan selama 4 bulan. Dan yang kedua, ISME Corp juga telah memeterai memorandum persepahaman bersama IKPK sebagai usaha untuk membantu PMKS dalam pendidikan dan pengurusan keuangan dan kredit. Yang berhormat Padang Besar dan Simpang Renggam telah membangkitkan usaha menerapkan amalan ESG kepada usahawan.
Untuk makluman hal yang berhormat, Kuskop telah melaksanakan pelbagai inisiatif menggiatkan peralihan kepada kelestarian dan pematuhan ESG di kalangan PMK seperti berikut. Pertama, skim intensif kelestarian oleh SME Bank yang merupakan program pembangunan capacity untuk meningkatkan daya saing PKS melalui penerapan amalan ESG. Dan yang kedua, program PKS Lestari oleh SME Corp bagi menggalakkan dan mempercepatkan penerapan ESG dalam kalangan PMKS. Bagi membantu PMKS menerapkan amalan ESG dalam operasi perniagaan mereka, SME Corp pada ketika ini sedang menyediakan garis panduan asas ke arah penerapan ESG di negara ini. Yang berhormat Larut telah membangkitkan inisiatif pendigitalan PMKS. Untuk makluman hal yang berhormat, Kuskop telah memberi fokus kepada usaha mendigitalisasikan PMKS melalui pelaksanaan program-program seperti berikut. Platform yang pertama, platform MyMall oleh Kuskop yang menyediakan ruang pemasaran dalam talian secara percuma terhadap produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh PMKS. Yang kedua, skim pembiayaan online Tekun oleh Tekun Nasional bertujuan menyediakan modal pembiayaan kepada usahawan yang menjalankan perniagaan secara atas talian. Ketiga, skim SME Technology Transformation Fund oleh SME Bank yang menyediakan bantuan keuangan kepada PMKS untuk meningkatkan penggunaan digital dalam operasi perniagaan. Keempat, program pemantapan penjajah dan peniaga kecil oleh Kuskop bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pendedahan mengenai pendigitalan perniagaan kepada penjajah dan peniaga kecil. Kelima, program transformasi teknologi dan digitalisasi koperasi dilaksanakan oleh Kuskop bertujuan untuk memberi pendedahan transformasi koperasi ke arah penggunaan teknologi dan digitalisasi dalam tadbir urus dan aktiviti. Dan yang keenam, program memperkasakan digitalisasi koperasi oleh Institut Koperasi Malaysia yang bertujuan menggalakkan koperasi menggunakan pemasaran digital. Isu ketiga mengenai dengan skim-skim pembiayaan di bawah Tekun Nasional. Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat, Jalutung, Batu, Segamat, Sungai Siput, Lumut, Bentung dan Kota Marudu telah membangkitkan perkara khusus mengenai skim-skim pembiayaan di bawah Tekun Nasional. Yang berhormat, Jalutung dan Batu, contohnya telah mengemukakan cadangan menaikkan dana skim pembiayaan Tekun. Dan untuk ini saya ucapkan terima kasih di atas keprihatinan dan sokongan ahli-ahli yang berhormat yang mencadangkan kenaikan dana kepada Tekun Nasional. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, jumlah pembiayaan secara kumulatif Tekun Nasional sejak penumbuhannya pada tahun 1998 adalah berjumlah 8,85 bilion ringgit. Bagi tahun 2023 yaitu sehingga 30 September 2023 sebanyak 795,9 juta ringgit atau melibatkan 37.963 pembiayaan telah diluluskan berbanding peruntukan yang diterima oleh Tekun Nasional sebanyak 430 juta dalam tahun ini, yaitu belanjawan 2023 dan tambahan 100 juta pada pelancaran kerangka ekonomi madani. Dan setakat ini Tekun Nasional telah meluluskan ataupun mengunjurkan pembiayaan 1,1 bilion ringgit sepanjang tahun 2023 ini. Bagi tahun 2024, peruntukan yang diumumkan di bawah belanjawan 2024 bagi skim pembiayaan Tekun Nasional adalah sebanyak 330 juta ringgit. Saya yakin Tekun akan memperuntukkan dana dalaman seperti mana selama ini sebagai tambahan kepada peruntukan yang disalurkan oleh kerajaan untuk dimanfaatkan kepada usahawan mikro di negara ini. Yang berhormat Segamat dan Sungai Siput membangkitkan mengenai skim pembiayaan usahawan masyarakat India ataupun ringkasnya SPUMI. Mengenai cadangan yang berhormat Segamat bagi menyalurkan pembiayaan dalam bentuk grant bagi program SPUMI ini, Kuskop dan Tekun Nasional pada ketika ini berpandangan penyaluran pembiayaan secara pinjaman adalah wajar dikekalkan selaras dengan skop kelulusan program oleh Kementerian Keuangan. Di samping membolehkan dana pusingan daripada wang kutipan bayaran balik dapat digunakan untuk membantu lebih ramai usahawan. Selain itu, mengenai usaha bagi menggalakkan usahawan masyarakat India untuk memohon peruntukan SPUMI oleh Yang Berhormat Sungai Siput,
usahawan masyarakat India boleh berhubung dengan 171 pejabat tekun di seluruh negara untuk mendapatkan maklumat bantuan pembiayaan SPUMI. Tokun juga bekerjasama dengan Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia, Mitra, Persatuan Peniaga India dan Pertubuhan Bukan Kerajaan bagi meningkatkan hibahan mengenai skim SPUMI. Bagi tahun 2024, 30 juta ringgit telah disediakan di bawah skim SPUMI yang dijangka akan memanfaatkan seramai 1.600 orang usahawan masyarakat India. Segamat. Segamat, okey, ada Baik. perubahan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Saya ingin tanya berkenaan dengan pinjaman SPUMI ini. Sebenarnya kalau kita lihat pengusaha kecil ataupun usahawan-usahawan ini, kebanyakannya mereka tidak dapat bantuan pinjaman kewangan bank. Maka mereka memilih untuk melalui kementerian. Dan juga ada pendakwaan di mana kebanyakannya tidak dapat juga melalui tekun. Sebab itu kita mencadangkan supaya kita memberikan geran yang lebih, sebab pasti akan ada pemulangan kepada sosioekonomi dan juga pembangunan. Dan saya ingin bertahu juga berapakah jumlah pinjaman yang telah dibuat pada peruntukan 30 milion itu, dan juga berapa yang ditolak, dan apakah langkah-langkah ataupun cadangan kepada pemohon yang ditolak, dan bagaimana kita dan juga bagaimana kementerian boleh membantu pemohon-pemohon yang ditolak, dan apakah penyelesaiannya kepada golongan ini. Terima kasih. Bapak Menteri, terima kasih. Saya juga ingin mengambil bahagian. Jelutong sentiasa hadir dan menyokong kerajaan Malaysia Madani. Kita juga berterima kasih kepada pengumuman yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Timbalan Speaker, mungkin ada gangguan teknikal. Gambar saya tidak ditunjukkan dalam. Dan juga yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jelutong. Ya, sebab ini isu melibatkan masyarakat India. Dan kita tahu bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah seorang yang prihatin dengan semua lapisan golongan masyarakat di Malaysia, terutamanya kepada golongan usahawan India. Ya, saya percaya Yang Berhormat Menteri yang telah diberikan amanah setakat ini telah melaksanakan amanah itu dengan begitu baik, di mana peruntukan-peruntukan di bawah tekun, di bawah mitra telah pun mungkin saya daripada pengumuman tadi saya berpendapat bahawa akan ditambah. Saya mohon ditambah, dan kalau boleh saya mohon juga supaya peruntukan-peruntukan ini cara pengagihannya juga diperhalusi sekali lagi, supaya pada masa akan datang, maklumlah bila kita menyebut tentang mitra selalunya menjadi polemik, cuma tanggapan negatif yang ada, tetapi baru-baru ini saya mendapati bahawa peruntukan tersebut telah diagihkan dengan cara yang lebih baik dan lebih teliti dan lebih terbuka, di mana pengumuman telah dibuat dalam beberapa siri majlis-majlis yang diadakan. Saya sendiri telah mengadakan majlis mitra di kawasan saya, dan kali pertama kita lihat bahawa masyarakat India mula menerima bahawa mitra ini boleh mencapai sasarannya. Cuma permintaan saya adalah kalau boleh kita memberi perhatian, peruntukan itu saya minta mitra itu diberikan kepada semua ahli-ahli parlimen kerajaan, kerana saya difahamkan bahawa peruntukan itu mungkin tidak ada beberapa ahli parlimen yang mungkin tertinggal dan tidak mendapat peruntukan tersebut. Saya ulangi, kepada ahli-ahli parlimen kerajaan sahaja. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Segamat, Yang Berhormat Jelutong. Berkenaan dengan keperluan data secara spesifik yang diperlukan oleh Yang Berhormat Segamat, saya akan berikan secara bertulis, dan termasuk bincang saya jemput Yang Berhormat Segamat nanti untuk kita berbincang untuk menetapkan the way forward, bagaimana antara lainnya kita membantu sekiranya ada yang ditolak. Saya amat pasti ada sebab sekiranya ada penolakan. Bagaimanapun saya akan berikan jawapan secara bertulis, dan saya jemput Yang Berhormat nanti ke satu perbincangan khas. Yang Berhormat Jelutong, saya menghargai pandangan dan penghargaan yang diberikan. Mitra tidak diletakkan di bawah kementerian ataupun Koskop pada ketika ini, tetapi saya akan sampaikan
SURE tersebut kepada rakan yang bertanggungjawab kepada mitra. Tetapi sebagai komitmen COSCOP, komitmen saya dan Timbalan Menteri untuk turut sama memperkasahkan komuniti usahawan India seperti mana kita mahu memperkasahkan komuniti usahawan masyarakat-masyarakat lain. Kita telah melantik 5 orang individu pemimpin usahawan masyarakat India ini dalam lembaga-lembaga di kementerian. Ada 5 orang. Seorang ahli lembaga di Tokoh Nasional, seorang ahli lembaga di SME Corp, seorang ahli lembaga di Suruhanjaya Koperasi Malaysia, seorang lagi di Institut Koperasi Malaysia dan seorang di Institut Keusahawanan. Saya percaya ini kali pertama kementerian ini melantik sebegini banyak sebagai cara kita untuk meningkatkan, memperkasakan penyertaan masyarakat India dalam bidang keusahawanan bermula dengan pelantikan ahli lembaga ini. Ya, Bapak Menteri, cuma saya ingin mencadangkan kalau boleh ini untuk kita menambah baik cara pengagikan mitra dan tekun. Kalau boleh satu laporan disediakan dan laporan itu kalau boleh dipersembahkan kepada Parlimen supaya semua ahli-ahli Parlimen dapat melihat. Umpamanya saya beri kesimpulan, kalau ada sebuah persatuan atau NGO di kawasan saya yang telah pun diberikan peruntukan di bawah mitra atau tekun, sekurang-kurangnya ahli Parlimen itu dapat melihat kepada laporan tersebut dan membuat kepastian, balik ke kawasan, membuat kepastian bahawa memang NGO dan persatuan itu telah menerima wang dan sasarannya telah pun capai di mana ada pemuda-pemudi kita yang telah mendapat peruntukan dan dapat mereka menambah baik perniagaan atau memulakan perniagaan. Ini mohon dipertimbangkan, Bapak Menteri. Terima kasih. Untuk tokoh nasional yang berhormat, kita ambil kira cadangan tersebut. Untuk mitra, saya akan maklumkan kepada rakan menteri yang bertanggungjawab kepada mitra. Seterusnya yang berhormat Lumut telah mengemukakan cadangan tambahan kemudahan pinjaman mikro kepada veteran Angkatan Tentera Malaysia. Untuk makluman hal yang berhormat, tokoh nasional secara keseluruhannya telah menyalurkan pembiayaan berjumlah 51,5 juta ringgit kepada seramai 2,531 usahawan bekas tentera. Bagi tahun 2023, tokoh nasional telah memperuntukkan dana khas berjumlah 10 juta ringgit untuk disalurkan kepada usahawan daripada kalangan bekas tentera melalui skim pembiayaan bekas penjawat keselamatan. Sehingga 30 September 2023, 89 permohonan telah diluluskan dengan nilai pembiayaan berjumlah 1,6 juta ringgit. Yang berhormat Bentung telah membangkitkan mengenai program Tekun Mobile Prono dan skim perlindungan diri kepada peserta program. Untuk makluman hal yang berhormat, tokoh nasional telah membiayai seramai 7.160 usahawan dengan peruntukan berjumlah 64 juta ringgit sejak tahun 2020 hingga September 2023. Di bawah skim ini, tokoh nasional telah bekerjasama dengan Perkeso bagi menyediakan caruman perlindungan kepada pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan termasuk pembiayaan Tekun Mobile Prono. Yang berhormat Kota Marudu telah membangkitkan mengenai pembiayaan Tekun di kawasan Parlimen Kota Marudu. Sebagai makluman yang berhormat, bagi kawasan Parlimen Kota Marudu, seramai 3.263 orang usahawan telah mendapat manfaat pembiayaan Tekun bernilai 72 juta ringgit sejak tahun 2000. Bagi tahun 2023 pula, seramai 389 orang usahawan dalam kawasan Parlimen Kota Marudu telah menerima kemudahan pembiayaan Tekun berjumlah 12,9 juta ringgit. Keempat, mengenai dengan gerakan koperasi, Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat, Sungai Besar, Pasir Gudang dan Lumut telah membangkitkan perkara-perkara mengenai gerakan koperasi seperti usaha membantu mengurangkan kos sara hidup melalui penglibatan koperasi dan juga penubuhan koperasi veteran tentera serta status semasa Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia. Yang berhormat Sungai Besar dan Pasir Gudang telah membangkitkan peranan koperasi dalam mengurangkan kos sara hidup. Untuk makluman ahli yang berhormat, COSCOP melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia ataupun SKM komited membantu kerajaan menangani kos sara hidup melalui sektor pemborongan dan peruncitan koperasi, khususnya melalui penubuhan rangkaian outlet KOPMAT yang menawarkan harga keperluan asas pada kadar yang berpatutan. Sehingga 30 September 2023 sebanyak 2.611 outlet KOPMAT telah beroperasi di seluruh negara.
Selain itu, SKM telah melaksanakan program jualan madani koperasi untuk memberikan peluang kepada masyarakat mendapatkan barangan keperluan harian dengan kadar penjimatan sehingga 20%. Sehingga 19 Oktober 2023, SKM telah memperuntukkan insentif sebanyak 1,35 juta bagi melaksanakan 60 program jualan madani koperasi yang telah memberi manfaat kepada 110,045 orang. Jumlah jualan keseluruhan yang diperoleh daripada program tersebut adalah sebanyak 5,5 juta ringgit. Yang berhormat, Sungai Besar telah membangkitkan mengenai kerjasama dengan angkasa bagi mengurangkan kebergantungan input makanan ayam, status Federasi Koperasi Pemburungan dan Peruncitan, Federasi Koperasi Pertanian dan Industri Asas Tani serta Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia. Untuk maklumat ahli yang berhormat, cadangan angkasa untuk membantu mengurangkan kebergantungan input makanan ayam melalui penanaman jagung bijian masih di peringkat kajian teknikal. Ini termasuk semakan mengenai kesesuaian dan kemampanan projek, termasuk mendapatkan insentif modal daripada Jabatan Pertanian. Mengenai status Federasi Koperasi, keanggotaan Federasi Koperasi Pemburungan dan Peruncitan Malaysia Berhad adalah sebanyak 46 koperasi dan mempunyai 24 rangkaian pusat pengedaran koperasi yang dilengkapi dengan sistem pengurusan gudang bersepadu di seluruh negara. Sehingga kini federasi tersebut telah mengeluarkan sebanyak 10 stok keeping unit produk, antaranya gula kristal 1 kg, minyak masak 2 liter dan 5 liter, dan beras super import 5 kilo dan 10 kilo yang menawarkan harga lebih rendah, yaitu di antara 2% hingga 8% daripada harga pasaran. Produk-produk ini dijenamakan di bawah jenama Kopmat sejak 1922 dan dipasarkan di 50 rangkaian outlet Kopmat di seluruh negara. Federasi Koperasi Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia Berhad pula kini mempunyai keanggotaan sebanyak 5 koperasi, di mana pihak federasi sedang mengadakan perbincangan dengan beberapa pihak bagi melaksanakan projek-projek pertanian yang boleh membantu dalam menyediakan bekalan makanan mentah negara. Mengenai Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia UKKM, untuk makluman yang berhormat, UKKM telah mula beroperasi pada 29 Mac 2023. Universiti ini menawarkan 6 program pengajian yang telah memperoleh akreditasi sementara daripada pihak Agensi Kelayakan Malaysia seperti berikut. Pertama, diplomasi keusahawanan koperasi. Kedua, diplomasi pengurusan koperasi. Ketiga, ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan pengurusan koperasi. Keempat, ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan keusahawanan koperasi. Kelima, sarjana pentadbiran perniagaan pengurusan koperasi. Dan keenam, sarjana pentadbiran perniagaan kepimpinan korporat. Sehingga September 2023, UKKM telah menerima kemasukan seramai 30 orang mahasiswa yang menjadi mahasiswa perintis. UKKM mensasarkan untuk mencapai bilangan mahasiswa seramai 200 hingga 500 orang dalam tempoh 3 tahun pertama ini. UKKM telah beroperasi secara swasta sepenuhnya di bangunan Institut Koperasi Malaysia di Jalan Temple, Petaling Jaya, Selangor, dan kini giat menjalankan kerjasama strategik bersama pemain industri koperasi. Ini termasuk dengan penempatan mahasiswa UKKM bagi menjalankan latihan industri di koperasi-koperasi terbaik. Yang berhormat, sikit soalan. Berkaitan koperasi yang berhormat. Mungkin kita dapat maklumlah lebih kurang 80% koperasi-koperasi daripada 15,000 koperasi seluruh negara ini merupakan koperasi-koperasi kecil yang pendapatan perolehan kurang daripada 200,000. Jadi yang ini saya nak tanya kepada SKM melalui KUSKOP, apa perancangan ataupun program untuk meningkatkan keupayaan koperasi-koperasi kecil ini? Terima kasih. Ya, terima kasih yang berhormat. Sememangnya program itu sudah sedia ada. Saya juga telah kongsi dalam sidang-sidang yang lepas, dan kalau yang berhormat masih perlu maklumat tersebut, saya bagi secara bertulis, ya available di
di website SKM, tetapi kita kita galakkan antara lainnya kita memudah carahkan penubuhan koperasi yang hari ini 5 orang ahli yang mempunyai kemahiran dan profesion yang sama sudah boleh menubuhkan koperasi. Manakala bagi koperasi-koperasi sedia ada yang tidak aktif, SKM sentiasa mengambil tanggungjawab untuk memberi konsultansi kepada mereka untuk menguruskan koperasi, menyelesaikan masalah-masalah dalaman mereka. Kita juga menyediakan bantuan geran, tabung modal pusingan yang diperlukan oleh mereka untuk mengoperasikan semula aktiviti koperasi mereka. Dan kalau ada cadangan daripada yang berhormat sendiri yang pernah duduk di kementerian ini, saya aluh-aluhkan cadangan daripada yang berhormat juga. Ya, mau tenggara sikit. Ya, silakan yang berhormat. Satu lagi berkaitan dengan federasi tadi, yang berhormat. Kita tahu tujuan besar federasi ini supaya kita dapat menggabungkan koperasi-koperasi dari segi pengukuhan dana, pembesaran operasi, pasukan yang besar, dan tujuan utama federasi ini adalah membantu kerajaan, terutamanya dari segi asas tani, agro makanan, kita nak supply pada harga murah. Jadi apa masalah yang berlaku pada federasi sekarang ini? Adakah masalah kerjasama menjadi satu isu penting, isu besar kepada penubuhan-penubuhan federasi ini? Silakan, Mohd. Ya, sebagai makluman yang berhormat, saya telah menjadualkan perjumpaan saya mengikut 6 federasi koperasi yang ditubuhkan, dan saya juga ingin mendengar daripada mereka apa sebabnya penyertaan koperasi itu begitu rendah sekali dalam koperasi ini. Kita juga mengadakan libat urus dengan angkasa yang mempunyai pandangan yang tersendiri, dan sudah tentu selepas kita laksanakan ke semua libat urus ini, yang penting pada saya konsensus. Tahun hadapan kita akan adakan kongres koperasi kebangsaan, antara lainnya untuk kita mencapai konsensus di kalangan koperasi bagaimana kita dapat memperkasakan gerakan kawasanan koperasi di negara kita, termasuklah hal-hal melibatkan tuntutan koperasi seperti percukaian misalnya yang juga dituntut oleh federasi-federasi ini. Yang ini kita bawa ke tahun hadapan yang telah kita tetapkan, putuskan semasa Majlis Perundingan Koperasi Kebangsaan baru-baru ini. Yang Mohd Speaker, ya, sikit. Koperasi juga. Koperasi juga. Yang Mohd Menteri, saya sedikit je berkaitan dengan tanah rancangan Felda ni telah wujud koperasi-koperasi yang berpotensi dan banyak yang dah slow lah. Jadi saya harap di bawah KUSKOP mungkin boleh memberi sedikit intervention kepada koperasi-koperasi di kawasan tanah rancangan Felda ni supaya diperkasakan lagi lah sebagai cadangan. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat Tenggara, kita ambil maklum, kita rekodkan, kita teliti dan kita ambil tindakan. Cadangan yang disebut yang berhormat tadi, perkara ini bukan hari ini, dan saya percaya dengan tambahan peruntukan 100 juta tabung modal pusingan yang diperuntukkan kepada SKM dalam belanjawan 2024 ini, boleh kita gerakan untuk membantu koperasi-koperasi di seluruh negara, termasuk koperasi-koperasi di Felda ini. Yang berhormat, Lumut telah membangkitkan mengenai penubuhan koperasi veteran. Sebentar, Yang Mohd Menteri. Ya. Yang Mohd Menteri perlu berapa minit lagi? Perlu 10 minit. Baik, 10 minit. Saya tutup. Yang berhormat, Lumut telah membangkitkan mengenai penubuhan koperasi veteran ATM dengan cadangan kerjasama dengan koperasi Angkatan Tentera. Untuk makluman ahli yang berhormat, sehingga 31 Disember 2022, terdapat 98 koperasi veteran tentera telah berdaftar dengan SKM dengan jumlah anggota seramai 7,722 orang. Modal share terkumpul berjumlah 1,95 juta ringgit, jumlah aset sebanyak 8,87 juta ringgit, dan nilai perolehan dianggarkan berjumlah 750,000 ringgit. Aktiviti-aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh koperasi-koperasi ini adalah perladangan kelapa sawit, pertanian, siwaan, pelaburan dan perkhidmatan. Selaras dengan prinsip koperasi, SKM tiada halangan dengan cadangan supaya Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad menjalinkan kerjasama
dengan koperasi-koperasi veteran ATM yang lain melalui perkongsian kepakaran serta operasi perniagaan bagi meningkatkan lagi prestasi koperasi dalam mengembangkan aktiviti perniagaan dan tata kelola pengurusan. Ini selaras dengan pencapaian Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad yang menduduki tempat kedua dalam senarai koperasi premier terbaik Malaysia bagi tempoh 3 tahun berturut-turut dari tahun 2021 hingga tahun ini. Penambahbaikan program dan inisiatif keusahawanan ini yang terakhir yang dipertuah. Ahli-ahli yang berhormat, Sungai Besar, Macang, Rompin, Parit Sulong dan Julau turut menyentuh mengenai keperluan untuk menambah baik pelaksanaan program dan inisiatif keusahawanan. Yang berhormat, Sungai Besar dan Macang telah membangkitkan usaha memudah cara permohonan pembiayaan termasuk pengecualian penilaian situs dan sikris. Untuk makluman ahli yang berhormat, kementerian ini telah menekankan supaya agensi-agensinya memudah carahkan permohonan pembiayaan daripada usahawan. Bagi tujuan ini, antara tindakan yang telah diambil adalah seperti berikut. Pertama, Tekun Nasional mengurangkan keperluan dokumentasi daripada 17 dokumen kepada 4 dokumen sahaja bagi skim pembiayaan tekun. Tempoh kelulusan pembiayaan telah dikurangkan kepada 7 hari bekerja berbanding 21 hari bekerja, serta urusan penyaluran peruntukan dilaksanakan dalam tempoh 3 hari bekerja. Kedua, SME Bank telah memproses permohonan secara purata dalam tempoh 21 hari bekerja berbanding 30 hari bekerja. Ketiga, Bank Rakyat telah mengurangkan tempoh kelulusan pembiayaan mikro daripada 10 hari kepada 6 hari bekerja. Keempat, Aman Ikhtiar Malaysia telah mengurus tempoh pengeluaran pembiayaan dalam tempoh masa 10 hari berbanding 16 hari sebelumnya. Kelima, Pernas juga telah mengambil inisiatif membangunkan sistem penilaian secara scorecard atas talian bagi membantu mempercepatkan proses pengeluaran dana yang dijangka akan mula digunakan pada bulan Februari 2024. Agensi-agensi Koskop yang menawarkan bantuan kewangan seperti kewangan berbentuk pinjaman di bawah Aman Ikhtiar Malaysia dan grant di bawah SME Corp tidak mengambil kira penilaian situs dan sikris bagi sumber peruntukan yang menggunakan dana kerajaan. Yang berhormat, Rompin telah mengemukakan cadangan had keuntungan bagi pembiayaan tidak melebihi 4% kepada usahawan mikro. Untuk makluman hal yang berhormat, secara dasarnya kadar keuntungan yang ditetapkan adalah tertakluk kepada sumber dana yang digunakan di mana skim pembiayaan yang menggunakan dana kerajaan akan menawarkan kadar yang kompetitif. Dalam hubungan ini, agensi-agensi di bawah Koskop telah menyediakan kadar keuntungan yang tidak melebihi 4% melibatkan skim-skim pembiayaan seperti berikut. Pertama, skim-skim pembiayaan di bawah Tekun Nasional dengan kadar keuntungan kurang daripada 4% 1 tahun berdasarkan sumber peruntukan. Kedua, skim pembiayaan perusahaan sosial oleh SME Bank untuk perusahaan mikro dan kecil yang menawarkan pembiayaan dengan kadar keuntungan sebanyak 3% 1 tahun. Ketiga, skim pembiayaan perniagaan mikro ataupun mikro madani dan program pembiayaan digital PMKS oleh SME Corp yang menawarkan pembiayaan dengan kadar keuntungan sebanyak 2% 1 tahun dan program Be On Boss oleh Pernas yang menawarkan pembiayaan dengan kadar keuntungan sebanyak 3,75%. Yang berhormat, Rompin juga telah mengemukakan cadangan mewajibkan latihan dan bimbingan kepada usahawan yang memohon bantuan pembiayaan. Untuk makluman hal yang berhormat, terdapat agensi-agensi Koskop yang telah mewajibkan penerima program untuk menghadiri kursus latihan dan bimbingan keusahawanan. Antaranya seperti berikut. Pertama, Tekun Nasional mewajibkan kehadiran penerima pembiayaan untuk menghadiri seminar asas keusahawanan bagi meningkatkan pengetahuan dan kepahaman usahawan mengenai strategi dan teknik pemasaran berkesan serta pengurusan keuangan perniagaan yang cekap. Kedua, di bawah program peningkatan enterprise Bumi Putra BIP oleh SME Corp, pemilik syarikat yang tiada latar belakang pengetahuan keuangan dan perakaunan diwajibkan untuk mengikuti kursus keuangan di pusat latihan yang berdaftar dan diiktiraf. Selepas mengikuti kursus tersebut, PMKS layak untuk membuat tuntutan balik kos pembelajaran yang telah dibayar dengan maksimum RM1.000. Dan yang ketiga, usahawan yang telah menerima pembiayaan Pernas diwajibkan untuk menghadiri latihan berkaitan industri dan operasi perniagaan franchise bagi tempoh 2 hari. Dan sebagai makluman yang berhormat juga, usahawan-usahawan yang telah mengikuti kursus keusahawanan di InScan
mempunyai kelebihan apabila mereka mempunyai ataupun memohon pembiayaan daripada agensi-agensi lain di bawah Koskop. Yang berhormat Rompin selanjutnya telah mengemukakan cadangan skim dan bantuan perniagaan bagi usahawan ternakan udang galah di Rompin. Untuk makluman yang berhormat, Koskop terbuka untuk membantu usahawan daripada pelbagai sektor. Ia selaras dengan hasrat kerajaan untuk meningkatkan bilangan PMKS dalam sektor pertanian yang ketika ini hanya mencatatkan sebanyak 1,4% daripada jumlah PMKS di seluruh negara. Namun memandangkan industri ternakan udang galah ini terletak di bawah penyelarasan fungsi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Koskop sedia bekerjasama dengan Kementerian Pertanian bagi membantu usahawan-usahawan ternakan udang galah di daerah Rompin, khususnya melalui program pembangunan usahawan dan skim pembiayaan sedia ada. Yang berhormat Parit Sulung telah membangkitkan perkara berkaitan laporan Ketua Audit Negara bagi peruntukan program GoX dan cadangan pemulangan semula baki geran yang tidak dibelanjakan. Untuk makluman yang berhormat, Isemikop telah meluluskan peruntukan di bawah program GoX kepada seramai 219 usahawan PKS dengan melibatkan peruntukan sebanyak 29,7 juta ringgit. Dalam hubungan ini, Semikop telah mendapat kelulusan Kementerian Kewangan untuk penggunaan baki dana program GoX sebagai tambahan peruntukan program dana kecemasan PKS pada tahun 2022 yang turut memberi manfaat kepada PMKS. Yang berhormat, Julau telah mengemukakan cadangan penambahbaikan kemudahan mesin ATM Bank Rakyat di Pekan Julau. Untuk makluman hal yang berhormat, Bank Rakyat telah menempatkan satu mesin ATM di premis Koperasi Daerah Julau Berhad pada tahun 2012. Dalam hal ini, susulan perkara yang sama dibangkitkan oleh yang berhormat. Dalam pertanyaan Dewan Rakyat bertarikh 14 November 2023 yang lalu, Bank Rakyat Cawangan Sarike telah melaksanakan lawatan fizikal di sekitar kawasan Julau pada 27 September 2023 bagi mengenal pasti keperluan penambahan mesin ATM untuk kemudahan penduduk setempat. Berdasarkan penilaian tersebut, sukacita saya maklumkan bahawa Bank Rakyat telah mengenal pasti lokasi yang berpotensi bagi penempatan tambahan satu lagi mesin ATM Bank Rakyat yang bersebelahan mesin ATM sedia ada di premis Koperasi Daerah Julau Berhad dan pemasangan mesin ATM tersebut dijangka akan dilaksanakan pada bulan Disember 2023. Tuan Yang Dipertua, setakat ini sajalah penjelasan-penjelasan yang dapat saya berikan mengenai perkara-perkara yang telah dipanggitkan sebanyak tempoh perbahasan Belanjawan 2024 pada mesyuarat ini. Saya berharap penjelasan tersebut telah menjawab semua perkara yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Kami di Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan menjalankan amanah di bawah Belanjawan 2024 ini dengan penuh komite dan bertanggungjawab dalam memastikan kelangsungan usahawan PMKS dan koperasi tempatan. Itu saja, Tuan Yang Dipertua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kementerian yang berikutannya saya persediakan Menteri Kementerian Perpaduan Negara. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, salam sejahtera dan salam Perpaduan Malaysia Madani. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bagian dalam pembahasan Belanjawan 2024 peringkat dasar yang menyentuh tentang perkara-perkara di bawah Kementerian Perpaduan Negara, iaitu Yang Berhormat Sempurna, Yang Berhormat Alostar, Yang Berhormat Jeli, Yang Berhormat Mesing dan Yang Berhormat Hulu Langat. Tuan Yang Dipertua, Kementerian Perpaduan Negara amat menghargai dan menyambut baik Belanjawan 2024 yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 13 Oktober 2023. Dan belanjawan ini jelas menunjukkan komitmen kerajaan dalam memastikan keharmonian dan kemakmuran rakyat terus dipelihara. Kementerian Perpaduan Negara telah dibentukkan sebanyak sejumlah 635.8 milion. Jumlah ini menunjukkan penambahan sebanyak 11% lebih sedikit ataupun 64 juta kalau dibanding dengan tahun 2023. Pada tahun ini juga pada tahun 2024 Kementerian Perpaduan Negara memperolehi 547.6 milion peruntukan untuk mengurus dan 88.2
untuk pembangunan. Dan untuk peruntukan 2024 bagi agensi di bawah kementerian seperti JEPNIN ataupun Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi mendapat 379.3 million, Arkib Negara 55.2 juta, Museum Negara 61 juta, Perpustakaan Negara 105 juta, dan juga kita ada inisiatif peruntukan untuk inisiatif baru 48 juta. Ini adalah untuk Yayasan Sukarelawan Siswa YSS 800,000, untuk bantuan makanan tambahan 9 juta bagi Tabika Perpaduan, dan juga untuk pegawai kontrak 11.5 juta. Melalui peruntukan belanjawan tahun 2024, kementerian juga diberi sebanyak 20 juta bagi memperkasakan model kuasaan rukun tetangga atau KRT, dan melalui pemaksaan ini KRT akan berperanan sebagai penggerak utama dan penjalin hubung bagi merealisasikan aspirasi masyarakat progresif. Kementerian juga dibutuhkan 40 juta untuk melaksanakan pelbagai program di bawah Kembara Perpaduan Negara Madani di bawah program flagship, dan di sini adalah program-program yang kita akan adakan adalah sambutan Minggu Perpaduan yang kita adakan setiap tahun, dan tahun ini akan diadakan di Johor, tahun depan akan ada ke Johor, tahun ini telah kita adakan di Sarawak. Dan kita mempunyai program besar seperti eksplorasi rukun negara ongoing. Kita juga banyak program di bawah ini warisan kita, program di bawah museum, Citra Nusa Museum, program Harmony, dan program promosi perpaduan. Dan kementerian akan memastikan peruntukan yang diluluskan dalam 2024 dibelanjakan mengikut perancangan dan strategi yang telah disusun bagi mencapai matlamat dan objektif yang disasarkan. Tuan Yang di-Pertua YB Sempurna telah mencadangkan supaya peruntukan kepada Kementerian Perpaduan Negara ini sepatutnya ditambah, kerana perpaduan merupakan satu perkara penting untuk kestabilan negara. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Sempurna kerana prihatin dalam tugas kita untuk menyatupadukan rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Untuk makluman lebih sempurna, Kementerian Perpaduan Negara akan menggunakan peruntukan tahun 2024 untuk melaksanakan program-program perpaduan di bawah flagship Perpaduan Negara seperti yang saya telah jelaskan tadi. Yang popular adalah sambutan Minggu Perpaduan, ini adalah program tahunan dan sebagainya. Tuan Yang-Pertua Yang Berhormat Ulu Langat ada membangkitkan isu berhubung rukun negara dan mencadangkan supaya rukun negara ini didamkan di kalangan masyarakat dan bercadang ianya di hati dan oleh semua lapisan masyarakat. Yang Pertua, rentahan daripada peristiwa kekauman pada 13 Mei 1969, kerajaan mula sedar bahawa perpaduan rakyat merupakan teras kepada cita-cita ke arah pembentukan bangsa dan negara. Sehubungan itu, Majlis Gerakan Negara atau Pemegran telah pun yang diketuai oleh Tun Abdul Razak pada masa itu telah menubuhkan 3 badan, iaitu Majlis Muhibah Negara, Jabatan Perpaduan Negara dan Majlis Perundingan Negara atau MPN. Melalui Majlis Perundingan Negara, Rukun Negara telah dibentuk sebagai tiang seri perpaduan negara. Rukun negara menjadi pegangan, panduan serta amalan untuk seluruh rakyat Malaysia ke arah memupuk dan mengukuhkan semangat perpaduan, ketaatan dan kecintaan pada bangsa dan negara. Dari awal tahun ini, Kementerian Perpaduan Negara melihat kepentingan untuk rukun negara dihayati oleh semua rakyat Malaysia supaya cita-citanya utamanya yang mewujudkan rakyat Malaysia yang bersatu padu, demokratik, liberal, progresif, bertata susila dan sopan santun dapat direalisasikan. Dalam menjukung hasrat tersebut, pada 25 Julai 2023, kerajaan telah bersetuju dengan cadangan supaya lapas ikrar rukun negara
dibaca penuh bermula dengan mukadimah ataupun cita-cita rukun negara dan ikuti dengan 5 prinsip rukun negara. Kementerian Perhubungan Negara telah melancarkan inisiatif eksplorasi rukun negara yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penglihatan dan peamalan rukun negara dalam kalangan rakyat Malaysia. Pada peringkat masyarakat, kita telah lancarkan di My Town, Kuala Lumpur pada 13 Ogos 2023 dan laksanakan banyak program seperti dialog anak muda, ekspresi rukun negara, hero impian untuk Malaysia, pameran mini rukun negara dan sebagainya. Di peringkat sekolah, kita juga telah melaksanakan satu eksplorasi rukun negara yang diadakan di Kompleks Seri Bintang, Kuala Lumpur pada 14 Ogos, di mana lapas ikan rukun negara oleh hampir 36,000 pelajar dari 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan sama-sama berada pada masa itu secara fizikal ataupun online. Lepas itu, eksplorasi rukun negara turut diadakan di peringkat mahasiswa IPT di Universiti Putra Malaysia pada 2 bulan Oktober dengan pelibatan seramai 3,500 mahasiswa. Selain dari itu, Kementerian melalui Jabatan Perhubungan Negara dan Integrasi Nasional atau PJAPNIN telah mengadakan pelbagai aktiviti dan inisiatif dalam mengukuhkan penghayatan eksplorasi rukun negara dan kenegaraan dalam kalangan anak muda. Antaranya adalah chat-chat belia, kemaran perpaduan di kampus, debat perpaduan di peringkat universiti, Kem Anak Malaysia, jalinan integrasi mahasiswa dan sebagainya. Kapar ada soalan. Menteri. Oh, sorry. Okey. Saya ada membangkitkan mengatakan cukup ke peruntukan ini untuk Kementerian Perpaduan. Kalau saya tengok yang disebutkan oleh Menteri tadi, Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, saya lihat kalau dibandingkan 2023 menurun sebenarnya. Suat 2024 178,879,000. 2023 203,380,600. Jadi macam mana ni Menteri? Sepatutnya lagi bertambah sebab saya dengar tadi macam-macam rancangan menteri kan. Saya menyokonglah kalau ianya diberi tambahan sebenarnya. Ya, saya setuju. Tapi kalau pada tahun 2024 peruntukan ini yang kalau dulu untuk KRT adalah di bawah pengurusan, sekarang ini dia disimpan di bawah pembangunan. Sebab itu pembangunan naik kepada 88 juta, naik almost 200% yang untuk KRT itu. Di sini, actually overall, peruntukan overall kita naik dalam 11.9%. Tidak ada kekurangan ya. Okey, last paragraph daripada dalam dari segi rukun negara itu adalah setakat ini kita ada sebanyak 122 skuad KRT di seluruh negara. Kita mempunyai 6,847 kelab rukun negara di peringkat sekolah dan kita mempunyai 188 sekretariat rukun negara di universiti. Yang Berhormat Mesing berhubung dengan cadangan Yang Berhormat Mesing supaya muzium arkeologi dinaik taraf dan dipukuhkan Yang Berhormat Menteri Rukun Negara. Oh ya, okey. Saya tak berbahas tapi atas sifat saya pengurusi salah sebuah select committee, kami memutuskan untuk menyokong saranan daripada Yang Berhormat Speaker soal pembacaan ikrar itu daripada mukadimah sampailah kepada 5 prinsip. Ringkas saja, pada tahun 2020 yang lepas, kita sepatutnya merayakan rukun negara itu dengan besar-besaran. Tetapi oleh kerana masa itu COVID, jadi tak dapat nak dianjurkan sesuatu yang agaknya luar biasa. Saya nak cadangkan untuk pertimbangan Menteri, kalau tahun 2025 itu sambutan 55 tahun.
Jadi mungkin tahun depan itu boleh dibuat perancangan. Sebab semua program yang Yang Berhormat sebut itu baik belaka, tetapi saya rasa kita perlu ada sesuatu yang agak luar biasa sedikit. Sehingga rukun negara itu jadi dihayati sebaik-baiknya oleh rakyat Malaysia. Saya tak nak sebut contoh, sebab contoh ni negara lain, tetapi ada sebuah negara jiran kita yang seakan-akan rukun negara tapi ada nama lain, saya tak nak sebutlah dalam Dewan Yang Mulia ni. Tuan-tuan Yang Berhormat tentu tahu negara mana yang sehingga dia jadi seolah-olah macam inilah Tuan Yang Dipertua. Jadi saya nak cadangkan tahun depan itu selain daripada program-program, tapi juga untuk tahun 2025 suatu sambutan besar-besaran. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Saya pun telah mendapat maklum balas berkenaan dengan lapas syarikat rukun negara di Dewan Rakyat ini, tapi keputusan peringkat terakhir belum dapat ya, yang Berhormat. Belum lagi. Terus Speaker belum lagi ya. Jadi kita haraplah ianya dapat diluluskan supaya kita di Dewan ini at least once in a year lah kita lepas rukun negara ini masa kita pembukaan Dewan Rakyat. Cadangan Yang Berhormat tadi kita akan mengambil kira dan hopefully mungkin bersamaan dengan sambutan Minggu Perpaduan kita akan selitkan program rukun negara ini besar-besaran ya, sebab program sambutan Minggu Perpaduan ini 1 minggu kita laksanakan di seluruh negara, all the state sekali serentak, dan tahun ini kita akan mengadakan berpusat di Johor, kita berselang-seling, lepas tu kita pergi ke Sabah dan sebagainya ya. Menteri. Balik. Okey. Kalau kita kaitkan apa yang dirancang oleh Menteri bagi mewujudkan perpaduan atau unity dalam negara kita ini, di antara satu yang telah pun wujud begitu lama di dalam negara kita ialah perpustakaan. Terutamanya di luar bandar, perpustakaan desa ya. Saya melihat di sini, saya nak dapat kepastian lah daripada Menteri. Kalau ikut Perpustakaan Negara Malaysia ni, kita dapat kurang tahun ni 2023 1,700,000, tahun ni 1,450,000. Sedangkan kalau saya baca fungsi yang telah diletak oleh kementerian dalam perpustakaan air, membina koleksi yang mencukupi dan menyediakan akses kepada sumber ilmu serta maklumat tempatan dan antarabangsa bagi menyokong keperluan penyelidikan dan pembelajaran sepanjang hayat masyarakat Malaysia ke arah melahirkan masyarakat berilmu, bermaklumat dan berdaya saing dalam persekitaran keekonomi. Jadi kita tadi dah ada rukun tetangga. Kita ada pelbagai bangsa dan pelbagai kaum. Apa salahnya perpustakaan desa ini menjadi salah satu daripada aset, daripada premis yang boleh kita galakkan rukun tetangga di seluruh tempat kita untuk mengimarahkan, memperbanyakkan aktiviti-aktiviti bersama dengan ilmu dan barulah tercapai fungsi ini tadi. Terima kasih Menteri. Ya, terima kasih. Dari segi pertukaran yang disebut oleh Yang Berhormat, saya melihat di sini dia bukan berkurangan, dia naik plus 10%, mungkin pertukaran terperinci tidak dilihat dengan sebetulnya. Berkenaan dengan perpustakaan desa, memang dalam program kita ingin memperkasakan kreatif progresif. Satu daripadanya adalah juga untuk sama-sama melibatkan perpustakaan di setiap kalau boleh di setiap kawasan KRT, dan itulah harapan kita. Kita ada satu program yang amat besar dari segi memperkasakan KRT. Ya, mungkin saya akan sampai ke sana nanti. Kembali kepada yang mungkin di tempat PRT ataupun tempat yang golongan yang mungkin kasih yang ramai dan sebagainya, itu lebih tepat supaya kita nak menambahkan mereka. This is yang pembelajaran non formal. So ini di antara cara kita nak menaikkan taraf mereka. Memang begitulah hasrat kita. Kita akan membuat satu profiling yang komprehensif dan melihat keperluan tertentu di setiap kawasan hukum tetangga. Ya.
Kembali kepada Yang Berhormat Mersing yang mencarakan supaya Museum Arkeologi dinaik taraf dan diperuntukkan Pejawatan Konservator. Kementerian ini melalui Jabatan Museum Malaysia yang bertanggungjawab ke atas pengurusan museum-museum persekutuan sentiasa berusaha untuk memastikan kemudahan dan prasarana awam yang disediakan di museum-museum berada dalam keadaan baik, selamat dan selesa. Terdapat beberapa buah museum di bawah Jabatan Museum Malaysia yang berasaskan tapak arkeologi, seperti Museum Arkeologi Lembah Bujang, Museum Chimney, Museum Kota Kayang, Museum Kota Kuala Kedah, Museum Kota Johor Lama dan sebagainya. Untuk makluman ahli berhormat, konservasi di Malaysia secara umumnya dilaksanakan di bawah beberapa jabatan dan agensi kerajaan, iaitu Jabatan Museum Malaysia, Arkib Negara Malaysia, Perpustakaan Negara Malaysia, Jabatan Warisan Negara dan Lembaga Pembangunan Seni Visual. Kerana ianya meliputi konservasi koleksi yang terdiri daripada artifak, dokumen dan manuskrip serta konservasi monumen dan juga tapak tanah yang bersejarah. Untuk makluman yang berhormat juga, Pejawatan Konservator adalah terangkum di dalam skim perkhidmatan kurator, penolong kurator dan pembantu museum. Bidang tugas dan tanggungjawab skim perkhidmatan ini termasuklah pengurusan pemeliharaan koleksi serta spesimen yang dilaksanakan oleh konservator. Kementerian melalui Jabatan Museum Malaysia sedang merancang untuk memperkukuhkan pengurusan Pejawatan Konservator menerusi Pelan Strategik Jabatan Museum Malaysia 2023-2027. Jabatan Museum Malaysia akan meneliti skim perkhidmatan kurator, penolong kurator dan pembantu museum mendapat perkhidmatan mengikut bidang pengukusan tugas yang dilakukan, termasuklah penyandang yang melaksanakan kerja-kerja konservasi. Tuan Yang Pertua, berhubung dengan cadangan Yang Berhormat Alostar, Kementerian Perhubungan Negara akan menyokong sebarang usaha dan hasrat untuk memelihara bangunan warisan bagi mengangkat identiti serta menjulang ketamadunan negara yang akhirnya akan memantapkan jati diri rakyat dan memupuk semangat perpaduan. Untuk makluman ahli yang berhormat, tanggungjawab kerja-kerja pemeliharaan dan pemeliharaan bangunan warisan di negara ini terletak di bawah bidang Jabatan Kuasa Jabatan Warisan Negara, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya atau MOTEK, sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 Akta 645. Berkaitan 24 buah bangunan warisan yang terdapat di Bandar Alostar tersebut, saya dipahamkan bahawa bangunan-bangunan berkenaan termasuk yang berada di atas tanah persendirian masih belum diwatakan di bawah Akta Warisan Kebangsaan. Di bawah Seksyen 24 Akta Warisan Kebangsaan, Pesuruhjaya Warisan boleh menetapkan mana-mana tapak yang mempunyai warisan semula jadi atau warisan kebudayaan yang penting menjadi tapak warisan. Dan sebarang usaha atau tindakan untuk memeriksa, tanggungjawab menjaga dan membiayai pemeliharaan tapak warisan adalah tertaluk pada seksyen-seksyen di bawah Akta Warisan. Kementerian mempunyai cakna dan mengambil perhatian terhadap bangunan-bangunan warisan yang dimiliki oleh pihak persendirian atau swasta yang mempunyai nilai sejarah dan ketamadunan negara. Yang Berhormat Jeli, untuk menjawab Yang Berhormat Jeli, Kementerian menyambut baiklah cadangan yang diutarakan oleh Yang Berhormat Jeli berhubung dengan mengangkat beberapa individu dari Kelantan seperti Mek Yun, ini nama panggilan I think, Pak Chu, Cik An sebagai ikon perpaduan nasional. Kementerian memangnya prihatin dan menghargai akan usaha-usaha masyarakat Malaysia dalam mengukuhkan agenda perpaduan. Pengiktirafan sumbangan sama ada di peringkat individu, pertubuhan atau syarikat sememangnya telah dilaksanakan bersempena beberapa program kementerian yang turut melibatkan pelaksanaan di peringkat agensi.
Pengiktirafan kepada seseorang khususnya sebagai duta perpaduan ataupun ikon perpaduan adalah ditentukan berdasarkan sumbangannya kepada pengukuhan agenda perpaduan. Kementerian Perpaduan Negara telah mengadakan 3 program yang mengiktirafkan individu yang berjaya memupuk perpaduan di kalangan masyarakat seperti Kalung Perpaduan, Anugerah My Hero dan Duta Perpaduan. Untuk melumani Yang Berhormat, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Tok Jepnin telah bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Johor dan Kerajaan Negeri Selangor dalam melaksanakan program Duta Perpaduan. Manakala Jepnin Melaka akan turut melaksanakan program Duta Perpaduan pada tahun depan dan akan disusuli dengan negeri-negeri yang lain. Dan peranan dan tanggungjawab Duta Perpaduan adalah untuk mendukung institusi raja, menerapkan nilai-nilai perpaduan dan patriotisme, menyampaikan pendidikan perpaduan, mendukung aspirasi perpaduan, sebar luas mesej positif dan pelbagai-bagai. Ya, selain daripada yang dinyatakan, Kementerian Perpaduan Negara juga telah mengiktirafkan alumni Yayasan Sukarelawan Siswa atau YSS sebagai Duta Perpaduan mulai tahun depan. Selaras dengan peranan penting mereka dalam memupuk perpaduan melalui pelbagai aktiviti seperti program pasca bencana, budaya masyarakat dan pusat tuition bersama masyarakat. Tuan Yang Bertuah, itulah jawapan-jawapan saya terhadap kesemua perbahasan ataupun soalan-soalan yang telah disampaikan oleh ahli-ahli yang berhormat masa perbahasan bajet 2024. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Seterusnya saya jemput Menteri dalam Kementerian Dalam Negeri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Tan Sri Yang Dipertua, saya ucapkan terima kasih membuka ruang kepada saya mewakili KDN untuk memberi maklum balas terhadap sejumlah perkara yang telah disentuh oleh rakan-rakan ahli parlimen. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan ahli parlimen yang mengambil bahagian, 46 orang semuanya, dan kami telah mengumpul hampir 63 perkara yang berkisar kepada hal ehwal imigresen, isu keselamatan negara, sumber manusia dan kebajikan, juga disentuh tentang kemudahan logistik, IPD, balai polis dan kuartus. Saya akan memanfaatkan masa sekitar 45 minit ini dengan memaklumkan perkara yang pertama. Untuk Sri Pertua, saya mulakan dengan beberapa success stories yang telah kami capai. Belum sempurna, tapi masih boleh dibanggakan. Pertama adalah di kawasan selatan, isu kesesakan Tambak Johor, Singapura, yang sekarang ini dilalui hampir 135 juta travelers setahun, inbound and outbound. Dan isu ini berlarutan sangat lama. Melalui jawatan kuasa Kabinet untuk melegakan kesesakan Tambak Johor ini, pelbagai inisiatif telah KDN usahakan. Antaranya adalah kami menambah kaki tangan Jabatan Imigresen supaya ke semua kaunter itu ada anggota yang bertugas, terutama pada waktu puncak. Kedua, kami gabungkan kaunter di zon kereta. Sekarang ini pemandu kereta kena berhenti 2 kali. Mula-mula cop pasport, kemudian bergerak ke depan, touch and go dan juga bayaran JPJ. Sekarang kami satukan. Kerana satukan urusan kaunter itu, kami jimatkan 3 saat bagi sebuah kereta. 3 saat ni, Tan Sri Pertua,
kalau Tuan Sri berada di sana sebenarnya sangat dihargai oleh pengguna. Auto gates juga kami tambah supaya membolehkan negara jiran kita Singapura asal memiliki pasport negara dia compatible dengan sistem yang kita guna pakai. Jadi within a split second dia boleh melepasi kawalan. Tan Sri Dipertua, begitu juga sekarang kami lakukan laluan kontra pada ketika waktu puncak. Laluan asalnya sepatutnya untuk arah kita ke Singapura, ya. Tetapi kalau waktu puncak, arah laluan kontra itu kita buka. Kita baru saja mula bulan lepas dan kesannya sangat ketara, membantu meredakan. Perkara kedua ialah tentang reformasi depo immigration. Di KDN sekarang kami telah pun mengeluarkan sebahagian daripada tahanan kanak-kanak dalam depo immigration. Depo immigration ada 19 dan kanak-kanak ni angkanya berubah tapi sekitar 1,000 orang. Apa yang kami buat adalah kanak-kanak umur 18 ke bawah ini kami keluarkan daripada depo immigration yang secara relatifnya keadaan depo tahanan itu tak kondusif untuk kanak-kanak. Projek pertama kami adalah dinilai, kami namakan sebagai Baitul Mahabbah dan bulan ini, minggu ketiga saya akan berada di Papar untuk meluncurkan yang kedua dan tahun depan dengan peruntukan sebesar 10 juta yang telah diluluskan oleh Menteri Kewangan, kami akan wujudkan satu lagi di Sarawak dan satu lagi di Semenanjung. Sasaran kami 4. Jadi berdikit-dikit yang namanya kanak-kanak kami akan keluarkan daripada depo immigration supaya dia rasa suasana tempat dia ditahan itu, sementara proses penghantaran pulang kami uruskan dengan kedutaan yang berkenaan, maka pihak immigration, pihak rela akan memberikan penjagaan yang lebih baik kepada mereka dan mereka dapat merasai perbezaan